Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, anak-anak kelas 5 Carnation. Jadi hari ni kita nak sambung balik pembelajaran kita yang lalu. Okay, sebelum ni kita belajar penyesaran logam. Okay, daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okay, jadi hari ni kita nak masuk lagi penyesaran. Tapi penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar halogen ialah unsur kumpulan 17 dalam jadual berkala unsur. Okey, jadi apa pula halida? Okey, halida ni sama juga unsur kumpulan 17 tapi dalam bentuk ion. Contoh macam halogen klorin. So halidanya ion dialah ion klorida. Sebab tu nama tu semua ida-ida belakang dia. Contoh macam fluorin. Okey, fluorin halidanya ion fluorida. Okey. Kalau bromin, bromida, ion bromida. Itu masuk halida dan tu bezalah halogen dengan halida. Okey, dia kata di sini atom unsur halogen, maknanya klorin, bromin, iodin, cenderung untuk menerima elektron untuk membentuk ion halida. Okey, jadi maknanya ion halida ni ialah ion yang bercas negatif. Okey, ion yang bercas negatif. Okey, oleh itu halogen, bila sebut menerima elektron, maknanya halogen dia akan mengalami tindak balas penurunan. Ingat balik, kalau ia penurunan, tolak on tambah Yang ni kalau terima elektron, dia adalah tindak balas penurunan dan dia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, tindak balas penurunan, so dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, lepas tu dia kata penyesaran halogen dilakukan dengan menambahkan satu halogen ke dalam suatu larutan halida yang lain. Maknanya contohlah, penyesaran halogen ni kita letakkan klorin dalam larutan kalium iodida. Maknanya halida yang lain. Tak bolehlah kalau klorin tambah kalium klorida, tak bolehlah sebab dia benda yang sama kan. Ini mana contoh klorin dengan kalium iodida atau klorin dengan kalium bromida. Okey, itu maksud penyesaran halogen. Tapi bukan semua penyesaran halogen ni boleh berlaku. Contoh macam iodin. Iodin letak dalam kalium klorida. Okey, tindak balas penyesaran tidak boleh berlaku. Okey, dia hanya halogen-halogen yang berada di atas sahaja. Yang berada lebih atas dalam kumpulan 17. Yang maknanya kalau dia lagi atas, dia lebih reaktif. Kita dah belajar dah. Kita ingat saya angkat tangan kanan. Kumpulan 17. Kalau kumpulan 1, duduk bawah lagi reaktif kan. Kalau kumpulan 17, kumpulan lagi atas lebih reaktif. Okey, jadi yang di atas, lebih reaktif, dia dapat menyesarkan halogen yang berada di bawahnya. Iaitu yang kurang reaktif daripada larutan halidanya. Jadi contoh macam ni lah. Katakanlah saya, kalau ingat balik, turutan kumpulan 17 tu start daripada fluorin, klorin, bromin, iodin. Kamu boleh tengok dalam jadual berkala. Ada fluorin, klorin, bromin, iodin. Maksudnya di sini, fluorin tu dia yang paling reaktif berbanding dengan unsur-unsur lain yang berada di bawahnya. Halogen-halogen lain yang berada di bawahnya. Jadi contohlah. Fluorin ni kita tak ambil dia sebab dia sangat reaktif. Kita start dengan klorin lah contoh. Klorin. Klorin, dia boleh menyesarkan bromin daripada larutan kalium bromida. Mana ingat balik penyesaran tu dia ambil tempat bromin dalam kalium bromida. Macam tu juga kalau macam bromin. Tindak balas dengan kalium iodida. So kalau bromin
dengan kalium iodida, tindak balas penyesaran halogen boleh berlaku kerana bromin dia lebih reaktif daripada iodin. Jadi bromin dia boleh menyesarkan iodin daripada kalium iodida. Okey. Ini dia punya perumpamaan dia lah. Okey. Semakin menuruni kumpulan 17, kereaktifan unsur halogen semakin berkurang. Okey. Jadi jadi bila benda ni berlaku, semakin menuruni kumpulan, atom unsur halogen semakin sukar untuk menerima elektron. Okey. Menerima elektron maksudnya sifat keelektronegatifan. Okey, oleh itu kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan semakin berkurang. Okey. Sebab tu kalau air bromin boleh jadi ejen pengoksidaan. Air klorin boleh jadi ejen pengoksidaan. Tapi iodin tak boleh. Iodin dia tidak sesuai sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Sebaliknya, ion halida semakin mudah untuk membebaskan elektron. Okey, oleh itu kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Sebab tu kalau kita ada kalium iodida dia sesuai sebagai ejen penurunan. Okey, kalium iodida dia sesuai sebagai ejen penurunan. Sebab kalium iodida dia boleh dia mudah untuk membebaskan elektron ataupun dia menderma elektron. Okey. Ini contoh. Okey, ini satu contoh tindak balas penyesaran halogen. Okey. Kalau tengok di sini, air klorin dia warna kuning. Okey, dia warna kuning. Nampak tu? Okey, air klorin dia warna kuning. Kalium bromida dia tidak berwarna. Okey. Jadi di akhir eksperimen, bila kita titiskan air klorin ke dalam larutan kalium bromida, warna air klorin ni tadi daripada kuning dia bertukar menjadi tidak berwarna. Okey. Boleh tengok balik video eksperimen yang saya share baru ni. Ada. Okey, dia tunjuk yang ni. Okey, lepas tu yang kedua, kalium bromida pula dia tidak berwarna. Tapi di akhir eksperimen, dia bertukar menjadi warna perang. Okey, jadi maknanya ada tindak balas berlaku. Okey, so inference berdasarkan pemerhatian tu, maknanya di akhir eksperimen, bromin terhasil. Okey, ion bromida dia membebaskan elektron. Okey, ion bromida dia membebaskan elektron. Jadi kalau kita tengok di sini, maknanya kalau kita buat persamaan dia, Cl2 tambah KBr. So dia akan dapat Br2 tambah KCl. Okey, timbangkan persamaan, letak sini 2, sini pun letak 2. Okey. Maknanya di sini, kalau kita tengok dari segi perubahan nombor pengoksidaan, klorin di sini nombor pengoksidaan dia ialah kosong. Kosong sebab molekul. Tapi di sini nombor pengoksidaan klorin ialah negatif 1. Negatif 1. Jadi nombor pengoksidaan dia berkurang. Jadi klorin dia mengalami penurunan. Dia tulis klorin diturunkan. So klorin di sini, klorin dia adalah ejen pengoksidaan. Manakala kalium bromida, bromin, K ni kita abaikanlah sebab K dia tak ada perubahan nombor pengoksidaan. So tengok bromin.
bromida. Nombor pengoksidaan di sini ialah negatif 1. Okey, negatif 1 dia tukar jadi kosong. So, nombor pengoksidaan bagi bromida, ion bromida dia bertambah. So, di sini kalium bromida dia adalah ejen penurunan. Okey, dia mengalami pengoksidaan. Jadi dia adalah ejen dia mengalami pengoksidaan. Maknanya dia adalah ejen penurunan. Okey, kalium bromida ejen penurunan, klorin ejen pengoksidaan. Okey. Okey, ini setengah persamaan dia. Okey, boleh tengoklah. Setengah persamaan pengoksidaan. Okey, bromida, ion bromida menderma elektron. Okey, menghasilkan bromin dan juga elektron. Okey, lepas tu setengah persamaan penurunan. Okey, klorin. Okey, tambah 2 elektron menghasilkan 2 klorida. Okey, 2 ion klorida. Okey, persamaan ion ni, keseluruhan ni, maknanya kita samakan elektron. So, elektron dua-dua boleh potong. Lepas tu, bahan kita tulis sebelah bahan. Hasil kita tulis sebelah hasil. Okey, Sat. Macam ni. Alhamdulillah. Aish. Okey, yang ni bahan, kita tulis dia sebelah bahan. Okey. Maknanya lepas tu hasil bromin elektron kita potong sebab dia sama dua-dua. Lepas tu hasil kita tulis dia sebelah hasil. Okey, dapatlah persamaan ion. Kita samakan elektron dia, kalau dua-dua. At least kita boleh potong lah sebab 2 elektron. Macam buat persamaan serentak tu. Okey. Di sini dia tunjukkan kita, okey, perubahan warna kalium bromida, dia larutan tidak berwarna, dia bertukar menjadi perang. Manakala klorin, air klorin warna kuning kehijauan bertukar menjadi larutan tak berwarna. Okey. 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 Ini tengok di sini. Ni dalam siri, bukan dalam siri yang ni. Ni turutan unsur dalam kumpulan 17. Okey. Start daripada halogen. Okey. Kekuatan dia maknanya semakin meningkat. Yang lagi atas, lagi senang untuk menjadi ejen pengoksidaan. Okey, yang di atas. Maknanya fluorin paling sesuai jadi ejen pengoksidaan berbanding klorin, bromin, iodin dan juga astatin. Okey, ikut turutan dia lah. Manakala ion halida pula lagi bawah, lagi senang untuk jadi ejen penurunan. Ni contoh macam ion astatida tu. Okey, biar tak belajar lah astatida tu start dengan iodida. Okey, ion iodida, okey, sesuai sangat sebagai ejen penurunan sebab dia sangat mudah untuk menderma. Okey, untuk menderma elektron. Okey, jadi semakin reaktif sesuatu halogen, semakin mudah halogen itu untuk menerima elektron. Ingat balik sifat keelektronegatifan. Yang di atas paling elektronegatif. Maknanya paling senang untuk menerima elektron. Okey, yang lagi atas. Halogen yang berada di bahagian atas kumpulan 17, okey, fluorin itulah, merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey. Dia yang paling sesuai sebagai ejen pengoksidaan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan ion halida dalam kumpulan 17, semakin mudah untuk ion halida itu untuk melepaskan elektron.
Okey, maknanya lagi bawah lagi senang untuk ion. Bukan halogen jangan tertukar. Yang tadi halogen, yang ni ion. Ion halida. Okey, lagi mudah ion halida itu untuk menderma ataupun melepaskan elektron. Jadi ion yang berada bahagian bawah merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okay, contoh kalium astatida. Contoh macam itulah. So, dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okay. Jadi, nanti saya nak share latihan. Tolong buat latihan tu. Hari ni sampai sini saja dulu. Okay, nanti share latihan. Okay, terima kasih semua.